أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha. Wahai sekalian hamba yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap daripada kamu, kata Allah, hendaklah memerhatikan apa yang ia persiapkan untuk hari esoknya. Esok, tuan-tuan dan puan-puan, bukan merujuk pada hari Ahad ataupun mana-mana hari yang ada di atas hitungan manusia di muka bumi ini. Tapi esok dalam ayat ini merujuk hari pertemuan kamu dengan Allah. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, kata Allah. Bahkan takwa itulah sebaik-baik bekal untuk pertemuan kamu dengan Allah. Innallaha khabirun bima ta'malun, sesungguhnya Allah Ta'ala khabir, bermakna alim, maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Sama ada perkara itu diketahui dan dilihat oleh manusia, ataupun perkara itu tidak diketahui atau tidak dilihat oleh manusia sekalipun. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu khabir. Dia bersifat maha mengetahui segala-gala. Seluruh jawatan kuasa surau, tuan-tuan dan juga puan-puan, para dhuyufur rahman rahimakumullah. Pertama dan terutama, awal dan yang paling awal, nisbah untuk pertemuan. Alhamdulillah, malam ini kali yang kedua saya bersama tuan-tuan dan juga puan-puan sekalian
marilah sama-sama kita menzahirkan akan rasa syukur kita pada Allah Azza wa Jalla atas nikmat iman dan Islam. Dan inilah sebab yang terkuat kita dipertemukan pada malam ini. Moga-moga apa yang Allah kurniakan kepada kita sehingga ke malam ini, yaitu malam yang ke-8 daripada bulan Ramadan. Siang tadi siang 7 Ramadan, malam ni malam yang ke-8 Ramadan. Esok siang yang ke-8 Ramadan. Moga-moga Allah kurniakan nikmat istiqamah kepada kita. Sebagaimana istiqamahnya kita bermula malam pertama sehingga ke malam ini. Saya teringat suatu kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya merisaukan kita. Dalam suatu riwayat, tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, riwayat ini menjadi rujukan sekalian mazhab tentang hukum salat tarawih. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak disebut dengan perkataan salat tarawih bagaimana yang kita sebut selama ini. Tetapi salat tarawih pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan istilah qiyam Ramadan, yakni mendirikan malam-malam Ramadan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu malam kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan min jawfil lail. Satu malam kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi keluar ke masjid agak lewat malam. Setelah Nabi keluar sembahyang Isya bersama para sahabat, lepas daripada salat Isya malam 1 Ramadan, Nabi balik semula ke rumah. Bila Nabi balik ke rumah, demikian sahabat-sahabat yang lain juga turut kembali ke rumah masing-masing sebagaimana kebiasaannya. Namun sesudah Nabi balik ke rumah, min jawfil lail, agak-agak lewat malam, Nabi keluar semula. Yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW sebelum itu. Bila Nabi keluar malam 1 Ramadan itu, kebetulan ada beberapa orang sahabat Nabi yang tak balik. Ada yang i'tikaf dalam masjid, ada yang baca Quran, ada yang zikir. Bila mereka, yakni sahabat yang tak balik di kalangan beberapa orang sahabat ini melihat Nabi keluar semula, mereka turut salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan salat tarawih itu. Namun kata riwayat tak lebih daripada 10 orang sahabat malam pertama. Kemudian fa asbahan nasu fatahaddatsu. Bila siang 1 Ramadan keesokannya, macam kita tuan-tuan, kita tarawih baru ni Sabtu malam Ahad, malam pertama. Siang Ahad 1 Ramadan tu, fatahaddatsu, sahabat yang sempat salat tarawih dengan Nabi malam pertama buka cerita pada sahabat-sahabat lain bahawa kami salat qiyam Ramadan bersama Nabi ataupun salat tarawih bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat lain bertikai, pasal apa kami tak tahu? Kenapa Nabi tak cerita pada kita lepas pada Isya tunggu nak salat tarawih ramai-ramai, Nabi tak cerita apa? Dan kami pun tak tahu, kata sahabat yang cerita ni. Kebetulan kami tak balik malam tu. Tapi bila Nabi keluar semula, kami ikut sembahyang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu je cerita kan? Tak apa, malam ni kita cuba sembahyang dengan Nabi ramai sikit. Nabi macam biasa, lepas Isya malam kedua, Nabi balik. Tapi sahabat yang tahu cerita ni tak balik. Puluhan sahabat, meningkat jumlah sahabat malam kedua. Kita lain pula, tuan-tuan. Kita hak penuh malam mula. Lepas tu dia kuih korang. Sahabat dah, daripada jumlah yang sikit, bertambah. Tu beza kita dengan sahabat.
Bila malam yang kedua, puluhan sahabat menunggu Nabi SAW untuk keluar semula agak lewat malam. Nabi keluar tak tuan-tuan dan perempuan? Nabi keluar malam kedua. Sahabat yang tunggu Nabi, salat bersama Nabi. Fa'asbahan nas fatahaddatsu. Siang 2 Ramadan lebih ramai yang buka cerita dekat sahabat lain bahawa kami semalam salat tarawih dengan Nabi ataupun qiyam Ramadan dengan Nabi. Malam ketiga tuan-tuan, ratusan sahabat duduk tunggu Nabi yang mana baru tahu cerita salat tarawih ni. Nabi tak cerita pada siapa-siapa. Yang malam pertama pun Nabi tak pesan pada mana-mana sahabat. Kenapa? Ada sebab yang kita akan cerita di hujung. Maka pada malam ketiga Nabi keluar ataupun tidak? Ya, Nabi keluar sebagaimana malam kedua, sebagaimana malam pertama. Salat qiyam Ramadan bersama para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dan bila masuk malam yang keempat keesokannya, ajazal masjid, sesak masjid. Sesak ni tuan-tuan kita boleh tengok malam pertama. Riwayat mengatakan dalam dan luar daripada masjid penuh dengan para sahabat standby nak tunggu Nabi keluar malam keempat, nak salat dengan Nabi. Ni dikatakan sahabat golongan yang fastabiqul khairat, yang menyegerakan bila tahu sesuatu kebaikan. Kita bila tahu sesuatu kebaikan, kita sifat kita suka menangguh. Dalam hak duk tahu pun banyak tak ada buat, dia kata mai pula hak baru pakai tak buat lagi kot, hak lama pun tak buat lagi. Itu pula tunda lepas hari tunda naik seminggu, tunda seminggu pula, lajak seminggu, tunda sebulan pula. Akhir dia makan tahun dalam usia dia. Bila mai semangat nak buat, kederat tak ada dah. Bila semangat nak buat satu-satu amalan, masa tak ada pula dah. Bila mai semangat nak buat, PKP pula hari tu ni. Masjid pun tak boleh pergi, surau pun tak boleh pergi. Tuan-tuan dan puan-puan masih ingat ataupun tidak, 2020 salat tarawih kita di rumah. Ada waktu tu tuan-tuan, di kalangan kita semangat dah nak salat tarawih Ramadan tahun tu. Tapi Allah takdir semua kita buat di rumah. Sebab tu antara 5 perkara Nabi suruh rebut apa dia? Wa faraghaka qabla syughlik. Pergunakan waktu lapang kamu sebelum tiba waktu sibuk kamu. Wasihhataka qabla saqami. Rebut dan gunakan waktu sihat kamu sebelum tiba waktu sakit kamu. Bila masuk malam keempat, penuh sahabat tunggu Nabi SAW. Namun tuan-tuan dan puan-puan, Nabi tak keluar salat tarawih malam keempat. Keluar tak keluar Nabi ni melainkan untuk sembahyang subuh sahaja esokan pagi itu. Sahabat ni kira nak tanya Nabi ya. Sekalian sahabat nak tanya satu soalan dekat Nabi. Sebab apa tak keluar semalam? Sahabat yang baru mai malam pertama, malam keempat. Ada tak tentang malam ni baru malam pertama, malam ke-8 ni? Ada tak? Angkat tangan saya. Baru mai malam ni, malam ke-8 dah. Sahabat yang baru mai malam pertama, yang jadi malam keempat malam tu, nak tanya Nabi, betul tak ada tarawih ni? Betul ke ada salat qiyam Ramadan ni? Kan sahabat cong kami. Takut sama-sama mereka duk bohong ke apa kan? Nak biar Nabi pun sah benda ni. Ada ke tak ada? Tapi Nabi tak keluar malam keempat. Salat tarawih, Nabi keluar untuk salat subuh. Habis daripada salat subuh, riwayat menyebut fa'aqbalan nas, Nabi paling belah sahabat lepas salam subuh. Nabi nak bercakap dengan khalayak sahabat. Sebab Nabi tahu apa yang sahabat nak tanya sangat-sangat pada Nabi ini tentang malam keempat. Kenapa Nabi tak keluar? Yang dah salat 3 malam sebelum tu pun heran juga. Tak pernah Nabi selang ni. Tak pernah Nabi selang. Tiba-tiba tak mai malam keempat. Pasal apa nak tanya? Nabi tak sihat ke? Turun wahyu ke? Yang kata salat qiyam Ramadan ni tak ada harga ke bagaimana? Apa jawab Nabi SAW di hadapan para sahabat?
fa innahu lam yakhfa alayya makanakum. Wahai sahabat, aku tak nafikan kelebihan beribadat kamu. Sungguh daripada beberapa orang yang tahu mula-mula bila pakat duk cerita menyampai puluh orang sahabat, lepas itu malam kedua, kemudian ratusan sahabat, kemudian penuh sesak masjid. Aku tak nafi semangat kamu wahai sahabat dalam mengerjakan kebaikan itu. Tapi sebab kenapa aku tak keluar semalam, malam yang keempat, fa inni khasyitu, maka sesungguhnya aku takut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takut apa? Walakinni khasyitu an tufrada alaikum. Aku takut sekiranya bila keadaan kita semakin ramai. Ni awal-awal Islam dalam bab solat tarawih ni. Bila kamu semakin ramai, aku takut akan turun satu wahyu yang mewajibkan untuk kamu solat tarawih. Bila nampak semangat sangat ni, bila nampak tarawih tak ada masalah apa-apa pun, gezet pula lain daripada hak 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, wajib satu perkara lagi, solat tarawih. Aku takut benda tu berlaku dalam hukum tak ke atas kamu, kata Nabi. Kalaulah tarawih itu wajib ke atas kamu, fata'jizu anha, kamu akan lemah, kamu tidak akan mampu melakukan salat tarawih hingga ke hujung Ramadan itu. Jadi hak Nabi sebut ni tuan-tuan, berlaku dak zaman kita. Jadi tuan-tuan, jemaah tuan-tuan, saya tak tahulah. Tapi kalau tempat lain yang Nabi sebut ni benar-benar berlaku. Awal tak apalah, kamu semangat. Yang mana baru tahu mai. Tapi adakah akan kekal kehadiran kamu sehingga hujung Ramadan? Fata'jizu anha, kamu tidak akan mampu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam kita baru seminggu tuan-tuan, dia timpa, dia terpa tu lah. Hak mana duk biasa duk sah pertama selama ni pun lepas sah kedua, sah ketiga, berlaku rampasan kuasa sah. Ya. Tapi jangan risau, tak lama. Paling lama pun 15 malamnya. Lepas tu dia kuih luar tuan-tuan. Kuih serenda orang kata kan. Nampak kuih korang. Sini tak kot tuan-tuan. Harap tak lah tahun ni tuan-tuan, dah PKP lama. Semangat ni nak main surau, nak main masjid ni. Semangat nak sembahyang jemaah ni. Tahniah lah. Kalau yang sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan memang hidupkan malam-malam Ramadan dengan salat tarawih dan witir hingga ke 29 atau 30 Ramadan, sesungguhnya tuan-tuan dan puan-puan telah menyahut seruan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kata tak mampu, kita buat kata kita mampu sebelum ni. Alhamdulillah. Tapi hak tuan tengah-tengah Ramadan ni, kira hak Nabi habang tu betul ya lah. Tahun ni kita nak perbenar ke tak tuan-tuan hak Nabi kata ni? Jawabnya up to you all. Orang putih sikit tak apa kot. Serah pada tuan-tuan. Sebab apa pun yang kita buat, in ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita buat bukan untuk siapa-siapa, untuk kita sebenarnya tuan-tuan. Kebaikan yang kita buat daripada sekecil-kecil perkara, bukan takat dalam Ramadan, hatta di luar Ramadan sekalipun, bukan untuk orang lain, tapi sebagai jawapan-jawapan waktu hisab kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bekal untuk pertemuan kita dengan Allah Ta'ala, termasuk pertemuan malam ni. Solat tuan-tuan, solat tarawih ramai-ramai ni, Nabi pun sebut salatul rajuli ma'ar rajul azka min salatihi wahdah. Sembahyang yang berdua ni apa? Seorang imam, seorang makmum. Azka min salatihi, lebih baik daripada sembahyang seseorang itu dia sembahyang seorang-seorang dia. Wa salatuhu ma'ar rajulain, dan salat dia bersama 2 orang yang lain. Maknanya jemaah ada 3 orang.
azka min salatihi ma'ar rajul, lebih baik daripada salat jemaah yang hanya ada 2 orang sahaja. Tuan-tuan nampak tak Nabi sebut ni? Semayang 2 orang lebih baik daripada yang semayang seorang-seorang. Semayang yang bertiga, seorang imam 2 makmum, lebih baik daripada seorang yang semayang dengan seorang imam sahaja. Maksudnya 3 jemaah lebih baik daripada jemaah yang ada 2 orang sahaja. Wa ma kana aktsara minhu, dan mana-mana jemaah yang lebih daripada itu, maksudnya lagi besar jumlah jemaah itu, fahuwa ahabbu ilallahi azza wa jalla, maka yang demikian itu lebih disukai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu kita nak ramai-ramai hidupkan jemaah tarawih ni, tuan-tuan. Tuan-tuan ada murid tak malam ni? Ada? Mana minum malam ni? Lepas abang tazkirah 10 minit, jangan lajak malam ni. Antara rekod tazkirah yang paling ringkas yang saya jumpa, tu yang 10 minit kan? Kan? Tentu beberapa malam sebelum ni saya jumpa murid satu tempat. Agak menarik menu dia, tuan-tuan. Bukan laksa, bukan malam ni biryani ke apa? Bukan bihun, bukan nasi tomato pada. Di luar pun tak ada hidang-hidang apa-apa. Keluar balik terus kan? Tapi ada murid. Murid dia, tuan-tuan, ada beberapa orang petugas, mereka akan tunggu di pintu keluar masjid. Mereka pegang masing-masing lah hak petugas ni pegang apa, tuan-tuan? Tu hak kopi 3 in 1, hak koya bancung boyak panas kan. Tapi saya tak mau sebut lah jenama kopi tu kopi apa. Saya kata saya ni jadi agent pula, tuan-tuan. Tak mau. Bila nak keluar tu, tuan-tuan, petugas akan koyak sekeping 2 keping bagi kat seorang. Sekeping 2 keping kopi tu lah, tuan-tuan. Kopi tu banyak jenama dia. Tuan-tuan pun antara peminat juga kopi ni. Paket, sachet tu. Jadi pakat-pakat 2 seronok lah, tuan-tuan ni. Pakat balik lagi boleh macam ya. Boyak panas. Mai tang kita ni, tuan-tuan, dia koyak 5. Nak cerita tentang 5 tu, dia koyak 5. Saya kata awak lebih kat saya. Beda tu imam lebih sikit lah. Dia katakan beda tu imam lebih sikit. Hak ni kita setuju, tuan-tuan. Kita setuju. Oh, jemaah pun kita tengok nampak ceria. Bila nak keluar, ustaz main malam ni, semalam lagi hebat. Semalam dah dapat sardin seorang 2 tin. Sardin seorang 2 tin. Buat benda yang orang kata luar daripada kebiasaan. Awak sardin tu jadi morek, apa jadi morek? Sat balik masak di rumah. Kan? Tapi dapat seorang 2 tin. Kan? Hak jenis budak-budak dapat tu, mereka masuk pula sekali. Mereka dapat keluar pula, masuk tu ramai kan orang nak pasal kan. Tak apalah rezeki mereka. Zaman kita lepas dulu pun kita lagu tu. Tuan-tuan, tak mau cerita ke orang lah kan. Dulu semua pun saya pun bisa buat, tuan-tuan. Bukanlah lah. Keluar kan, masuk balik. Taklah tak mana-mana saat. Bodoh-bodoh pokok tak mana kan. Masuk ambil balik, boleh keluar. Macam main orang mati lah. Ada pun masuk 2 kali, tuan-tuan. Tuan-tuan tak saya jumpa. Oi, yang kita tahu tu orang cerkah kat pintu. Orang cerkah kat pintu. Lah, masuk lain dia kata. Kau tu kenal kan? Allah, hilang muka kan. Hilang macam-macam sentuh kepala masuk leher. Gamak, tuan-tuan ni. Dia dapat dah sedekah tu. Dia keluar, masuk. Pergi balik, tapi tu kawan tu kenal. Ya, dia ingat tak kenal, tuan-tuan. Dia fikir kalau sekali keluar RM5, lipat kali kedua 10. Kan? Dia tak tahu dia nak kena terkah kat situ, tuan-tuan. Harap-harap dia cerdik kan. Lepas-lepas lah. Jadi maknanya lagi besar jemaah kita, lagi mendatangkan kesukaan dan redha Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu setelah malam yang ke-8 Allah kurniakan nikmat ibadah kepada kita, baik puasa Ramadan, baik ibadat dalam solat 5 waktu. Hak tu jangan kendala, tuan-tuan. Kalau kendala sembahyang 5 waktu, jahanam puasa kita.
Sebab akhirat Allah tak tanya lagi bab puasa, Allah tak tanya lagi bab zakat, Allah tak tanya lagi bab haji kita. Ni tahun ni kata 25,000 kah kos seorang ni. Kita tak tahu subsidi nak dapat macam mana. Allah tak tanya lagi bab-bab ni tuan-tuan. Tapi Allah tanya dulu bab solat seseorang. Allah tanya bab sembahyang 5 waktu dulu. Kita duk nampak sakan prepare belah sembahyang, belah puasa, belah Quran, belah bab sedekah. Kemudian soal Allah bab berkenaan. Tapi Allah nak tanya hak 5 waktu ni dulu. Bila sempurna 5 waktu, kata Nabi SAW akan turut sempurna amal-amal yang lain, walaupun berlaku kekurangan pada amal yang lain itu. Tapi kalau gagal rasib soal bab salat 5 waktu kita, mailah Ramadan hebat mana pun, datanglah sedekah hebat mana setara mana, mailah Quran khatam sehari 14 kali sekalipun, akan turut suka soalan-soalan kita sesudahnya kalau kita sangkut soal bab salat kita. Jadi setelah Allah kurniakan taufik, kita boleh salat 5 waktu dengan puasa Ramadannya, dengan Qurannya, dengan sedekahnya, dengan ulang alik suraunya. Tuan-tuan, doalah satu perkara pada Allah. Minta satu lagi. Minta apa tuan-tuan? Minta bukan sekadar Allah kurniakan nikmat ibadah kepada kita, tapi moga-moga Allah kurniakan juga nikmat istiqamah kepada kita. Istiqamah Allah tak bagi semua pada orang. Walaupun untuk malam yang ke-8 Allah bagi nikmat ibadat pada semua. Yang semua mari kita dapat nikmat ibadat, kehendak nak buat kebaikan tu ada pada setiap diri kita. Tapi untuk istiqamah tu tuan-tuan tengoklah malam 20, malam 25 ni, ada ataupun tidak yang ada pada malam ni. Kalau masih ada, Allah masih lagi kurniakan nikmat istiqamah. Kalau tak ada, yakinlah tuan-tuan, dia cuma dapat nikmat ibadah sahaja sebelum ni, tapi dia tak dapat istiqamah. Yang kata nikmat istiqamah daripada Allah. Hak istiqamah ni yang Nabi suruh kita minta dengan Allah sampai kita tutup 2 kelopak mata kita. Tuan-tuan, 10 kali dah kita jumpa Ramadan. Dan 10 kali itu juga lah kita hanya kita yang tahu sejauh mana Ramadan kita. Tapi bila kita ditakdirkan bertemu sekali lagi Ramadan kali ini, pada saat tuan-tuan dan puan sedia maklum betapa ramai jiran kita, saudara mara, kawan, sahabat kita yang kembali ke rahmatullah dalam tempoh 2 tahun terakhir ini. Tapi Allah masih beri ruang peluang pada saya, tuan-tuan dan puan-puan, bertemu Ramadan kali ini, dan barangkali inilah Ramadan paling akhir. Wallahu a'lam. Tuan-tuan, cubalah jadikan Ramadan ini yang paling baik dalam hidup dan sejarah kehidupan kita. Moga-moga Ramadan kali ini inilah penyaksi utama dan pembela utama sewaktu hisab kita dengan Allah. Dan Nabi pernah sebut tuan-tuan, as-siyam wal Quran, puasa dan Quran yang kita baca, yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Dua-dua ni boleh bagi syafaat pertolongan pada seseorang hari kiamat Allah Ta'ala. Tapi pastikan kita jaga Quran kita. Tuan-tuan, jangan semata-mata bila bab Quran duk nampak sehari kena khatam, sehari kena satu juzuk, satu sehari. Dan bukan cerita juzuk hari-hari ni tuan-tuan. Siapa yang boleh sehari satu juzuk, itu rezeki dia dengan Allah. Tapi amalan yang paling Allah suka bukan terletak pada juzuk, bukan terletak pada khatam dalam Ramadan itu. Tapi Nabi sebut perkara yang paling Allah suka, ahabbul a'mal ilallah adwamuha wa in qalla. Yang paling Allah suka ialah apa-apa bab sekalipun, adwamuha, yang berkekalan, yang istiqamah, yang konsisten perbuatan dan perlakuan amalan itu, wa in qalla, walaupun sikit yang dia buat, tapi perterusan amalan. Sehari tak banyak, sehari 5-6 baris sebelah muka, itu je dia boleh baca Quran ni.
jauh daripada nak jumpa sehari satu juzuk, jauh daripada nak jumpa khatam dalam Ramadan. Tetapi walaupun berakhir Ramadan, tetap ada bacaan Quran dia. Lebih Allah suka golongan ini berbanding seorang yang satu juzuk dalam Ramadan tiap-tiap hari boleh khatam dalam Ramadan. Bila berakhir Ramadan, dia tinggal Quran sebelah bulan. Dia tinggal Quran sebelah bulan. Sebab alasan dia khatam dah dalam Ramadan. Dia dah dapat dah sejuzuk setiap hari dalam Ramadan. Yang kawan ni tuan-tuan, tak khatam pun dalam Ramadan, tapi sentiasa duduk baca Quran atas kadar kemampuan dia. Sehingga keluar daripada Ramadan, masih ada Quran dalam diri dia, pada bacaan dia. Maka lebih Allah suka yang istiqamah itu, yang berterusan bacaan Quran itu, walaupun sedikit kadar bacaannya. Tapi yang boleh banyak, barakallahu fiik. Itu bonus dan tahniah ucapkan. Moga-moga istiqamah hingga keluar daripada Ramadan, dan jaga puasa kita sehabis baik pada kali ini. Tuan-tuan, jangan hanya kita jaga diri kita dalam bab Ramadan, perkara-perkara yang boleh batal puasa sahaja jangan. Hak tu semua kita tahu. Budak-budak pasti tadika prasekolah pun tahu benda hak boleh batal puasa ni. Tapi jaga sama tuan-tuan, dalam sepanjang puasa Ramadan ini, lain daripada perkara yang membatalkan puasa, jaga juga perkara yang boleh membatalkan pahala puasa kita. Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Betapa ramai, kata Nabi, orang yang berpuasa, dia tak dapat apa daripada Allah, daripada pahala-pahala, fadilat-fadilat yang dikatakan pintu Ar-Rayyan. Lil jannati babun yuqalu lahu Ar-Rayyan. Dalam banyak-banyak pintu syurga, ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa sa'imun. Siapa pun tak boleh masuk ikut pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang yang puasa sahaja. Nampak tak Allah muliakan orang puasa ni? Fa idza dakhala minhu, bila selesai orang yang berpuasa masuk, ughliq, ditutup dan dikunci rapat pintu Ar-Rayyan itu. Tapi jagalah puasa kita, jangan hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Yang dia dapat dua benda tu ya, pahala dia tak dapat. Kenapa? Kerana dia hanya sewaktu Ramadan itu, dia hanya menjaga diri daripada perkara-perkara yang membatalkan puasa. Dia tak makan, dia tak minum, dia tak jimat siang hari, dia tak muntah dengan sengaja, dia tak memasukkan sesuatu dalam rongga yang terbuka. Tapi dia gagal menjaga diri dia daripada perkara-perkara yang boleh membatalkan pahala puasa. Dia gagal jaga pandangan mata dia dari melihat apa yang diharamkan oleh Allah. Dia gagal menjaga telinga dia sebab tu dia berpuasa dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia gagal jaga lidah dia daripada menutur dan bercakap sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Ni duk keluar siang-siang hari ni, fitnah, duk adu domba, duk pelaga orang, duk buka aib orang. Dia puasa, tapi lidahnya tidak berpuasa. Dia berpuasa tapi perutnya berbuka dengan rezeki yang haram. Dia berpuasa tapi tangannya masih menerima sesuatu yang haram dalam Ramadan. Dia berpuasa tapi kakinya melangkah dan berada pada tempat yang Allah haram. Inilah golongan kam min sa'imin laysa lahu min siyami illa al-ju'i wal 'atash. Dia tak dapat sesuatu daripada Allah, daripada amal puasanya itu. Walaupun dia puasa cukup 12-13 jam sehari-hari, tapi yang dia dapat dua benda sahaja. Al-ju', rasa lapar, wal 'atash, dan dahaga. Kita tak mahu tuan-tuan, biar berbaloi amal kita setimpal dengan kesusahan yang kita alami sepanjang Ramadan ini. Moga-moga fadilat Ramadan kali ini tuan-tuan, Ramadan yang paling baik dalam sejarah hidup kita. Dan moga-moga rekod kita yang tak pernah habis tarawih selama ni. Kita bukan taman pulasan tuan-tuan, kita ni belah-belah batas baik tu.
Tempat-tempat saya bukan kata kat tuan-tuan. Jadi hak mana rekod yang tak sampai tarawih akhir Ramadan, kali ini kita pecah rekod sekali tuan-tuan. Ada nak boleh? InsyaAllah tuan-tuan. InsyaAllah lah. Ke depan kita tak tahu nak jadi apa ni. Nah, PKP hak tahun 2 tahun sudah pun kita tak sangka berlaku dalam hidup kita. Kita tak sangka. Nah, tuan-tuan yang umur 50-an, 60-an, 70-an pun tak sangka akan berlaku suatu sejarah dalam kehidupan tuan-tuan 2 tahun lebih kurang sebelum ni. Untuk ke depan juga wallahu a'lam, kita tak tahu apa yang akan berlaku. Namun kesempatan yang ada, gunakan tuan-tuan peluang ruang yang ada ini untuk mencipta hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan mencipta hubungan dengan sesama manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas, dan moga-moga amalan kita sepanjang Ramadan boleh mendidik dan mentarbiah kita, yang akhirnya walaupun Ramadan berakhir tetapi sifat kehambaan kita masih berlaku di luar daripada Ramadan, hasil tarbiyah Ramadan selama sebulan ini. Jadi tuan-tuan, gunakan manfaat peluang yang ada. Doakan moga-moga Allah pertemukan kita sehingga akhir Ramadan insya-Allah. Belum ni kita doa nak jumpa rejak, Allah temukan kita dah. Kita doa nak temu dengan bulan Sya'ban, Allah pertemukan kita. Kita berdoa, Allahumma ballighna Ramadan, minta Allah jumpakan kita dengan Ramadan. Kita jumpa, minta satu lagi, temukan Ramadan hingga ke akhirnya insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya nak ucapkan terima kasih atas jemputan pada malam ini. Sahur cabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kata fata'jizu anha. Kalau tarawih itu wajib, kamu tak akan mampu melakukan sepanjang Ramadan. Sahur seruan Rasulullah, kata kita boleh walaupun tarawih itu sunnah, kita mampu buat insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Duk dengar periuk belanga ke cawan duk belaga di luar tu tuan-tuan, dia nak tazkirah pun tak apa nak khusyuk lah. Nah, tuan-tuan pun kira nak balik lah kan. Jadi takat ni lah saya rasa tuan-tuan, mudah-mudahan ada kebaikan manfaat. Moga-moga pertemuan malam ni jam'an marhumah, pertemuan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, dan moga-moga perpisahan kita untuk kali yang kedua malam ini setelah saya hadir kali pertama sebelum ni, tafarruqa ma'sumah, perpisahan yang memperoleh keampunan Allah buat kesalahan-kesalahan kita yang lalu. Sebab tu kata ulama, majlis ilmu antara sebab kita diampunkan oleh Allah atas dosa-dosa kita yang lalu tanpa istighfar kita pada Allah. Kita tak istighfar pun dosa yang lepas, tapi diampun dosa yang lalu sebab keberadaan kita dalam majlis ilmu. Sebab tu wa tafarruqana tafarruqa ma'sumah, berpisah kita dalam keadaan moga-moga berjaya mendapat keampunan Allah buat kesalahan kita yang lalu. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, hujung Ramadan update kat saya, jemaah susut ke dapat. Kalau susut, kira betul ya Nabi kata, kamu akan lemah daripada mengerjakan solat tarawih. Tapi kalau Ustaz kata, dah Ustaz, lagu mana Ustaz nampak malam 8 Ramadan? Macam itulah malam 30 Ramadan. Tapi jangan bohong lah Ustaz. Kira terbaik. Kira terbaiklah. Terbaiklah tamam pula saat. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور
الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم
لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء